Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang berbahagia pengurusi majlis, pengurusi Jan Ali yang Taqwa Surau As-Siddiq, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana sentiasa mencurahkan limpah kurnianya kepada kita dengan berbagai-bagai nikmat yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Sebagai seorang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla, kita menunaikan salat yang fardu dan juga yang sunat. Biasanya di akhir salat kita akan berdoa dengan doa yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama Engkau. Maka daripada penelitian di sini, hadis ini, ada sahabat yang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, kenapa kami tengok Rasulullah banyak baca doa ni? Kenapa? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi penjelasan bahawa memandangkan hati manusia ini mudah berbolak-balik, terumbang-ambing. Dia boleh bertukar 4-5 kali satu hari pandangan dia. Maka kita minta dengan Allah Azza wa Jalla, kalau hati kita berfikir apa benda pun, janganlah dia bertukar daripada duduk di atas landasan beriman, landasan agama Allah Azza wa Jalla. Maka dari bertitik tolak dari sini, para ulama telah mengkaji tentang hati dan penjagaannya. Sebab apa? Kerana beberapa sebab yang besar. Yang pertama, disebut dengan nama hati itu adalah merupakan raja bagi segala anggota. Semua anggota kita ni bekerja hasil daripada keizinan yang diberi oleh hati. Jadi ibarat kata hati itu menara kawalan. Dia izin je jadi, kata izin tak jadi. Kemudian yang kedua, hati adalah merupakan matlamat, target bagi dua pihak. Bagi pihak malaikat yang nak ajak kita buat kebaikan, dan bagi pihak syaitan yang nak merusakkan kita. Yang ketiga, bersihnya hati menjadi syarat seorang itu dapat masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, hati adalah merupakan tempat tilikan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, Allah Ta'ala tidak tengok kepada rupa kamu dan harta benda. Wa in lalakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum, Allah Ta'ala tengok kepada amalan kita dan juga hati kita. Itu di antara sebab-sebab yang disebut oleh para ulama mengapa kita wajib menjaga dan menggilap hati kita supaya mantap, tidak berbolak-balik dan tidak diganggu-gugat oleh syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Sebab yang kelima, para ulama mengatakan an-nafi'ul wahid wa al-wahid, maknanya satu-satunya yang boleh menyelamatkan kita di akhirat, iaitulah apabila kita boleh bawa hati yang sejahtera. Dalam Al-Quranul Karim, surah Asy-Syu'ara,
Tuan-tuan yang ada nota atau tanda, surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Allah kata pada hari, iaitulah hari kiamat, yang tidak memberi manfaat lagi harta benda dan anak pinak. Pada waktu itu, apa yang kita bawa tidak memberi manfaat kepada kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Jadi bila kita sebut tentang al-qalbus salim, hati yang sejahtera itu apa benda? Jadi hati yang sejahtera yang kita nak bawa bertemu Allah Azza wa Jalla telah didefinisikan oleh para ulama. Yang pertama, al-qalbus salim, iaitulah hati yang sejahtera, yang selamat dia daripada syirik. Itu yang paling besar. Kalau hati itu masih lagi syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada harapan. Kemudian selamat dia, sejahtera dia daripada al-ghilli wal hiqdi wal hasad, daripada hasad dengki, dendam kesumat, daripada sifat bakhil, wal kibri, sifat takabur, hubbud dunia war riyasah, terlalu cinta kepada dunia dan cinta kepada pangkat. Itu beberapa contoh. Maknanya penyakit-penyakit batin, hasad, dengki, takabur, ujub, itu semua dia panggil nama-nama yang disebut oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka tentang penyakit hati. Jadi orang yang datang dengan hati dia bebas daripada penyakit-penyakit tersebut, itu dia panggil hati yang qalbun salim. Kemudian makna yang kedua al-qalbus salim, sebagaimana tafsir ayat 89 menafsirkan ayat 88, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak memberi manfaat lagi harta benda dengan anak pinak. Jadi kata ulama tafsir di sini, maksud dianya hari tersebut ia hati, iaitulah hati yang bebas daripada fitnah harta benda dan fitnah anak keluarga. Artinya orang yang datang bertemu Allah dari sudut amalan hatinya baik, dari sudut amalan-amalan yang zahirnya juga selamat, iaitulah dia bebas daripada perangkap-perangkap syaitan melalui harta benda. Kita tak terjebak dengan riba, kita tak terjebak dengan rasuah, kita tak terjebak dengan skim-skim sepak kaya yang yang boleh menjadi cepat miskin contohnya. Maka dari sudut harta kita bebas. Dari sudut keluarga, alhamdulillah kita dapat didik keluarga kita dengan cara baik. Jaga solatnya, jaga adab dan akhlaknya, jaga pergaulan dan pergerakan, itu dia panggil orang yang sejahtera. Maka itu dua definisi tentang al-qalbus salim. Satu yang bersifat batin, dalaman. Satu lagi bebas dia daripada sifat luaran. Maka para ulama telah menggariskan ada 5 perkara ciri-ciri mesti dibebaskan daripada hati kita untuk mendapat kesejahteraan. Yang pertama, dia bebas daripada syirik yang menentang tauhid. Maknanya kalau kita ni orang sudah bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, kita sudah mengucap 2 kalimah syahadah, kita telah membuat pengakuan setiap hari dan malam dalam solat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu pengakuan. Tiba-tiba keluar daripada masjid, keluar daripada solat, masih lagi berani pergi mencari tukang-tukang tilik, dukun-dukun yang duduk menipu orang. Jadi itu dia panggil berlakunya pertembungan. Maka bebaskan hati kita ini daripada perkara-perkara yang tak baik. Yang pertama, bebas daripada syirik, syirik yang besar dan juga syirik yang tersembunyi, iaitulah sifat riya dan seangkatan dengannya. Yang kedua, bebaskan hati kita ni daripada perkara-perkara bid'ah
ia menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini masalah perkara bid'ah, perkara-perkara rekaan dalam agama itu terlalu banyak. Jadi kita hapuskan perkara yang tersebut berdasarkan kepada sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bebaskan hati daripada syahwat yang menyalahi arahan Allah azza wajalla. Jadi hak ni Tuhan suruh, hak ni nafsu suruh, maka kita ketepikan dia nafsu, kita ambil yang arahan Allah azza wajalla. Walaupun agak sukar, agak penat, tapi itulah syarat dia. Yang keempat, kita kena bebaskan hati daripada ghaflah. Ghaflah ni makna lalai. Semalam saya sudah bincang di bawah tajuk perbezaan di antara ghaflah dengan nisyan. Ghaflah mana kita lalai daripada mengingati Allah azza wajalla. Nisyan mana terlupa. Terlupa, kalau kita terlupa kerana tersalah itu dimaafkan. Tetapi lalai tidak ada kemaafan di situ sebab kelalaian. Kenapa? Sebab manusia itu lara daripada kedudukan. Yang kelima, bebaskan hati daripada kekangan hawa nafsu yang menyalahi peraturan ikhlas kepada Allah azza wajalla. Maka kata ulama, inilah 5 hijab, 5 penutup ataupun tudung yang menyebabkan hati manusia itu tidak mengenali Allah azza wajalla. Maka oleh kerana semua matlamat kita beribadat kepada Allah azza wajalla ini, matlamat dianya nak sampai kepada hati yang sejahtera. Kita solat, untuk apa solat? Allah Ta'ala sebut innas salata tanhanil fahsya'il munkar. Solat itu nak mencegah daripada fahsyak, keji dan benda-benda mungkar. Maka kita solat sebab apa? Nak sejahterakan hati kita dengan ketundukan kita kepada Allah azza wajalla, dengan kita hapuskan sifat-sifat yang tak baik sehingga kita mendapat khusyuk. Kemudian kita berpuasa. Tak lama lagi kita nak puasa, tuan-tuan. Kejap lagi ustaz-ustaz akan bercakap tentang matlamat puasa. Untuk apa kita nak puasa? Jangan kita duk fikir puasa ni bagus, boleh diet, boleh kuruskan badan lah. Kudus tak puasa pun boleh. Tapi puasa itu matlamat dia untuk apa? La'allakum tattaqun, untuk menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa di mana monitor dia? Duduk di hati. Jadi keseluruhan hajinya, zakatnya, semuanya nak islahul qulub, nak suruh sejahtera hati kita, sebab nak sampai ke syurga Allah azza wajalla. Tak akan masuk dalam keadaan kumpulan itu kecuali illa man atallaha biqalbin salim. Maka memandangkan keadaan yang besar itu, kita kena ingat hati juga sakit sebagaimana sakitnya tubuh badan. Jadi oleh kerana dia sakit, dia perlu kepada ubat, perlu kepada ubat penawar. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Nabi SAW sebut innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Iman lusuh, pudar, kata orang. Dalam jiwa seorang manusia itu, Nabi buat bandingan yang simple sebagaimana pakaian kita lusuh. Baju yang kita pakai lama-lama dia boleh jadi pudar. Daripada warna ni jadi pelik ya warna. Demikian juga iman seorang manusia pudar. Kalau dia tak jaga, kalau dia tidak kawal, kalau tidak dinaik taraf kan, maka dalam hadis Nabi kata fas'alullaha ta'ala, hendaklah kamu minta dengan Allah Ta'ala an yujaddidal iman fi qulubikum, supaya Allah perbaharui iman dalam jiwa kita, dalam dada kita, dalam hati. Jadi perbaharui iman itu maksudnya sentiasalah kita kena belajar. Ada beberapa sebab yang boleh meningkatkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, di antaranya belajar, baca Quran dengan tadabbur. Itu semua mekanisme yang boleh meningkatkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman YouTube, cari dalam web Abu Anas tu, di bawah tajuk Kembara Iman. Kembara Iman ni kita cuba buat satu ringkasan penjelasan daripada sebuah kitab yang bernama Asbabu Ziyadatil Iman. Sebab-sebab yang boleh meningkatkan keimanan dan juga sebab yang boleh melemahkan iman. Jadi ini sangat penting. Dalam ayat Al-Quran surah Qaf,
Allah sebut hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah yang dijanjikan bagi setiap orang yang awab, orang yang kembali kepada Allah Ta'ala dan menjaga diri dia. Man khasyar rahmana bil ghaib, siapa dia takut kepada Allah dalam keadaan ghaib. Maknanya kita takut bukan kerana orang tengok, tapi kita takut sebab Allah Ta'ala tengok. Jadi ada setengah makhluk ni orang tengok ya dia takutnya. Kenapa tak ambil rasuah tu? Ada SPRM. Nah, takut itu. Tapi kalau tak ada SPRM boleh ambil. Di mana Tuhan SPRM? Jadi itu naknya khasyar rahman. Kita berbeza dengan khauf dengan khasyah. Khauf kita takut. Takut seperti kita takut pada ular. Oh, ada ular, lari kita. Tapi kalau dia tak ada, tak takut. Khasyah ni takut dan gementar kita dengan Allah Azza wa Jalla, sebab Allah Ta'ala tidak tidur, Allah Ta'ala tidak lupa, Allah Ta'ala sentiasa muraqabah. Jadi dia panggil ilmu inilah ilmu yang perlu kita gelak di saat akhir ini. Sebab apa? Kehilangan ilmu inilah punca segala kerusakan. Maka dalam Quran kata, "Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib." Orang ni datang bertemu Allah Ta'ala dengan hati yang munib, hati yang banyak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tadi ini surah Qaf ayat 32-33. Ayat yang pertama tadi surah Asy-Syu'ara 88-89, Tuhan kata man illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang dengan hati salim, sejahtera. Yang ni wajaa biqalbin munib. Dia datang dengan hati yang sejahtera, yang kembali kepada Allah. Maka kata ulama tafsir, seolah makna dua ayat ini mesti dikembarkan. Seolah-olah Allah Ta'ala sebut kepada kita, wahai hambaku, i'tini biqalbin salim, bawa kepada aku hati sejahtera, bawa hati. Waji'ni biqalbin, kamu mari dengan hati yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Tuhan nak tengok kita, bawa kita kemukakan kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang salim. Kemudian kita sendiri pergi kepada Allah Ta'ala dengan hati yang munib, mana hati yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika itu kita akan mendapat kelepasan dan bebas kita daripada azab Allah, dan kita akan mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Maka yang kita bimbang, yang kita takut, ayat yang berikut ini, ayat suratul A'raf ayat 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Tengok Allah kata apa? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا, sesungguhnya kami akan penuhkan neraka Jahannam كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ramai di kalangan manusia, jin dan manusia. Nas'alullah salamah. Kita minta selamat dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab apa mereka nak jadi penghuni neraka Jahannam? Lahum qulub, mereka ada hati. Tapi hati mana? Hati salim? Tak. Hati qalbun munib? Tidak. La yafqahun, al-qalbu al-ghafil, hati yang tidak sedar, hati yang tak tahu apa-apa. Maka hati ini menjadi penghuni neraka, wal-iyazubillah. Jawabnya dua hati ahli syurga, satu ke neraka, wal-iyazubillah. Maka di sinilah kata para ulama buat kesimpulan, kedudukan seorang hamba dalam kubur itu sepertilah keadaan hati dalam dada. Hati dalam dada, ketika kita tenang, ketika kita rileks, kita makan pun lalu, betul? Tidur lena, cakap dengan orang apa suka, sebab hati tenang. Sama juga orang dalam kubur, wal-iyazubillah. Bila masuk dalam kubur, dalam hati yang tidak sejahtera, dalam kubur berbagai-bagai. Ada pertanyaan malaikat pun menakutkan, himpitan kubur pun menakutkan, dan semua perkara-perkara yang berlaku dalam kubur memberi kepada kita suatu perkara yang cukup dahsyat para jemaah sekalian. Kita berpindah kepada sebab yang keenam. Mengapa hati itu perlu dijaga?
Sebab hati adalah merupakan baitul imani wat taqwa. Hati adalah merupakan tapak, rumah, tempat gedung simpanan iman dan takwa. Iman duduk di mana? Di hati. Nabi sebut al-iman at-taqwa hahuna. Takwa di sini. Maknanya duduk dalam hati. Seorang sahabat, iaitulah pemegang rahsia Nabi SAW tentang orang-orang munafik. Tuan-tuan tanda nama dia ni Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ni banyak sekali cerita-cerita dia dalam bab ini. Kalau tuan-tuan nak dapat anak sehari dua ni, dapat cucu, ambillah nama ni Huzaifah, cantik nama. Dan simpan siap-siap. Ni sibuk ni, bila boleh anak duk tanya ustaz, nak buat nama apa? Allahu akbar. Kata bini mu 9 bulan mengandung, tak mikir nak buat nama. Sibuk dengan muka lain. Huzaifah kata apa? Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisain. Rasulullah telah cerita kepada kami 2 hadis. Ra'aitu ahdahuma. Aku dah tengok salah satu daripada. Maknanya Huzaifah kata aku tengok satu, yang satu lagi tak tengok. Haddatsana annal amanata nazalat fi jizril qulubir rijal. Nabi menceritakan bahawa amanah. Amanah di sini kata di para ulama iaitulah iman. Amanah huna hiyal iman. Iman itu telah turun masuk di dalam hati seorang hamba Allah Ta'ala, masuk dalam itu. Bila iaitulah semua kita ni yuladu alal fitrah, dilahirkan di atas fitrah, maknanya mengakui adanya Allah Azza wa Jalla. Sudah ada di situ. Maka melalui hati yang telah menerima iman, summa alimu minal Quran, kemudian mereka telah belajar Al-Quran. Ambil Al-Quran ini untuk apa? Untuk memahami, mengenali Allah Azza wa Jalla. Summa alimu minas sunnah, mereka juga belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang pertama kita belajar Quran, kemudian kita belajar sunnah. Maknanya berusaha, mesti usaha untuk nak meningkatkan keimanan dengan apa? Dengan berpegang kepada 2 tali yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada penjelasan para ulama kita yang muktabar. Itu satu. Huzaifah kata aku dah tengok ni. Yang kedua, wa haddatsana an raf'iha. Nabi juga menceritakan tentang diangkatnya amanah. Qal yanamur rajulun naumata fatuqbadul amanatu min qalbi. Orang ni tidur, tiba-tiba amanah tu diangkat daripada dada dia. Maknanya iman itu yunza, dicabut daripada mana? Daripada hati seorang. Artinya Huzaifah kata aku tak nampak lagi yang kedua tadi, sebab zaman dia itu zaman sahabat. Maka di sini disimpulkan bahawa iman itu mula-mula dia masuk bertapak dalam hati, dan dia dicabut juga daripada hati, wal iazubillah. Maka bila kita buat benda baik, bertambah iman. Bila buat benda yang tak baik, wal iazubillah, iman tercabut. Kan banyak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, fala yu'zi jarahu, dia tak menyakiti jiran. Falyukrim dhaifahu, dia akan memuliakan dhaif. Jadi dalam hadis yang lain Nabi kata la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidak akan berlaku zina seorang pezina dalam keadaan dia beriman. Wala yasrik, tidak mencuri seorang pencuri dalam keadaan dia beriman. Artinya para jemaah, maknanya hadis itu menunjukkan bahawa kalau iman tu mantap, tak akan berlaku benda tadi. Bila iman tercabut, cabut di sini para ulama katakan tidak cabut keseluruhan. Kalau cabut semua, wal iazubillah, itu hati mati, maknanya orang itu sudah kafir. Cabut di sini terangkatnya darjat iman itu sendiri. Jadi macam mana orang tu boleh buat maksiat yang begitu besar, boleh melakukan jenayah yang besar dalam ikut syariah itu? Sebab keimanan yang sudah terangkat. Nabi kata la yasrik, tak akan mencuri.
kalau dia beriman. Maknanya kalau betul-betul orang itu beriman, tak mencuri. Artinya perbuatan mungkar, perbuatan maksiat itulah yang mencabut, yang meruntuhkan, yang mengurangkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama, iman menjadi menjadi rumah, hati menjadi rumah kepada iman. Tapak iman. Itu dari sudut peribadi. Dari sudut secara global, iman bertapak di mana? Dalam hadis tentang Fadailul Madinah. Tuan-tuan yang nak pergi Madinah, cantiklah, saya syorkan supaya beli satu buku. Nama dia Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah. Sekali ingat kembar dia sekali, Makkah Mukarramah, kelebihan dan sejarah, yang disusun oleh Al-Faqir Abu Anas. Jadi dalam buku ni kita tulis hadis Nabi kata, innal iman la ya'rizu ilal madinat kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Iman itu bertapak di Madinah, kemudian dia keluar pergi merayap sana sini sampai ke pelosok dunia. Akhir zaman nanti iman itu balik bertapak di Madinah sebagaimana ular balik ke sarang, ke lubang dia. Jadi hati sama menjadi tapak iman, dan juga hati menjadi bekas kepada takwa. Bila Nabi kita sallallahu tunjuk at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, Nabi kita tunjuk ke dada dia, maknanya takwa itu dalam hati. Tapi hujah ini at-taqwa hahuna jangan disalah guna. Ada setengah manusia ni dia salah guna. Bila orang tegur dia, kenapa awak tak solat? Hati baik. Sedap juga dah hujah dia. Dia tanya, kenapa tak tutup aurat ni? Hati baik. Jadi duk tunjuk sini. Semaya pun tidak, puasa pun tidak, dia main hati baik. Baik ke lagu tu? Ada seorang makcik dia tanya saya, dia kata, Ustaz, anak saya ni baiklah dia. Suka tolong orang, suka bantu orang. Tapi bab solat masalah, bab aurat tak mau tutup. Macam mana keadaan dia? Jadi saya jawab soalan yang simple saja. Kita kata dia baik dengan orang, tak baik dengan Tuhan. Oh, dia kata boleh beza, kata boleh. Sebab dia baik dengan orang, dia suka tolong orang, dia suka bantu, tapi dengan Tuhan dia tak baik sebab dia derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi macam mana kita nak kata hati baik kalau kita derhaka kepada Allah Azza wa Jalla? Tak mungkin jawapan itu tepat. Orang yang taqwa hauna, sebab apa di sini dia seolah-olah dia panggil generator. Kalau elektrik kita ni, punca api itu mari daripada mana? Mari daripada ni. Jadi kalaulah betul takwa di sini, dia akan pancar ke anggota. Sebab itulah iman duduk bertapak dalam hati, tetapi mana cahaya dia? Maka ulama kita mengatakan iman itu mesti lengkap dengan 3 komponen. Kata dengan lidah, tasdik dengan hati. Jadi kalau setakat tasdik dengan hati saja, saya beriman dalam hati penuh dada, tapi solatnya tidak, apa pun tidak, macam mana kita nak kata dia beriman? Mana tanda awak beriman? Tak ada tanda. Kif kita nak terima orang yang tak ada tanda? Ini satu benda ajaib berlaku. Maka dia mesti ada amal dengan anggota, dia panggil al-amalu bil arkan atau bil jawarih. Amal dengan anggota inilah yang menjadi mercu tanda, parameter tingkatan mana keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Lagi kuat kita beribadat, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka ketika itu tingkatan iman makin mantap. Sebab yang ketujuh untuk menjaga hati ini dia panggil hasyasatul masab. Reput, dia mudah reput. Yang tadi rusak, yang ni reput. Kata di ulama, tubuh kita ni mudah sakit. Mudah sakit. Apabila tidak adanya, dia panggil ajziatul mana'ah. Yang dalam tubuh kita ni ada ketahanan diri. Awak panggil apa ni? Antibody yang kuat. Bila ada antibody mana'ah ni kuat, maka lambat kita nak sakit. Kalau antibody lemah, kena debu sikit, semua dah. Oh, asma dah rebah dah dia tu. Jadi itu dia panggil tak kuat. Sama juga dengan hati yang reput, yang bermasalah, yang tidak mempunyai antibody yang kuat, maka dia akan mudah terjebak dengan 2 perkara. Syaitan akan masuk melalui syubhat, dan dia akan masuk melalui syahwat.
Dua punca pintu ni perlu kita tutup. Yang pertama, dia masuk melalui syahwat. Syahwat ni duduk dalam jiwa manusia, kehendak nafsu. Nak keseronokan, nak kesukaan, nak tu nak ni, itu dipanggil benda syahwat. Jadi bila ikut syahwat terlalu tinggi, terjebaklah kita dengan maksiat. Saya ada dah rumah tu, tapi baru 3 bilik, nak yang 7 bilik macam kawan sebelah. Kereta ada dah, tapi nak yang besar lagi. Akhir kali pergi berhutang, akhir sekali pergi ambil riba, akhir sekali. Maka punca kerusakan mari daripada mana? Mari daripada syahwat. Satu lagi punca kerusakan mari daripada syubhat. Syubhat ini keraguan yang ditimbul oleh syaitan ke dalam hati manusia. Syaitan dia akan mari bercakap dengan kita. Dia tanya, dialog. Dia kata dunia besar ni siapa buat? Kita akan jawab Allah. Dia akan jawab Allah. Langit siapa buat? Allah. Bumi, semua kita akan jawab Allah. Sebagai seorang beriman, kita akan jawab dengan jawapan yang satu. Mantap. Dia attack lagi. Akhir sekali dia kata, kalau semua Allah buat, siapa buat Allah? Ini permainan syaitan. Dia kata Allah Ta'ala buat semua benda, siapa pula buat Tuhan? Ini perangkap. Bila sampai di sini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar, bila sampai di sini teruskan ta'awuz, minta berlindung kepada Allah. Auzubillah minasyaitan. Ini sudah mari daripada syaitan. Jadi syaitan masuk sikit-sikit. Tuan-tuan belum dengar lagi cerita orang dulu solat, sekarang tak solat? Dengar dah? Sini tak dengar lagi. Ada seorang dia telefon saya daripada Johor, dia duduk di Johor. Johor ni orang kuat-kuat belakang situ. Dia telefon, dia kata, Ustaz mau tanya. Saya kata, apa benda? Dia kata, saya dulu solat, sekarang tak solat. Kata ajaib. Biasa orang dulu masa muda-muda dulu tak solat, dah tua sikit ni solat lah kan, insaf. Dia terbalik. Saya kata, kenapa tak solat? Dia kata, saya baru jumpa seorang guru mursyid, guru yang hebat. Dia ajar kepada saya, kalau tak kenal Tuhan, tak kenal diri, tak kenal Tuhan. Bila tak kenal Tuhan, macam mana kita nak solat? Kita sembah benda yang kita tak kenal. Hebat. Dengar ayat tu macam ahli tasawuf yang hebat, yang tinggi. Ahli tarekat makrifat dah dia. Jadi itu dipanggil permainan syaitan. Dia masuk attack sikit. Berapa lama dah tak solat? Disebutlah cerita panjang. Yang kita naknya, ini dipanggil syubhat, permainan syaitan. Dia mari. Akhirnya orang ni tak solat. Boleh jadi naik darjah, akan naik lagi tu. Boleh jadi oleh kerana awak tak kenal Tuhan, mana awak bukan Islam. Sudah. Maka tuan-tuan kena ingat, penyakit yang diserang dalam hati melalui dua. Satu, penyakit syahwat yang kita nampak secara zahirnya, berminat dengan ni. Dan akhir sekali, yang kedua, penyakit syubhat, penyakit keraguan dalam beragama yang ditimbulkan oleh orang-orang, oleh syaitan, yang menyebabkan kita lari. Hari ini syaitan bermain dengan permainan-permainan yang ajaib, yang pelik. Saya rasa satu benda yang pelik yang berlaku, iaitulah, tuan-tuan mungkin baca dalam surat khabar, kedatangan pendakwah yang hebat. Semoga Allah Ta'ala pelihara dia daripada perkara yang tidak baik. Iaitulah Dr. Zakir Naik mari ke Malaysia. Saya rasa gembira orang pendakwah-pendakwah macam ni pijak kaki ke bumi kita, dengan sumbangannya, dengan jasa dia yang telah begitu banyak memberi sumbangan kepada dunia Islam ini, khususnya dalam dakwah kepada non-Muslim, sehingga dikatakan ribuan orang telah Islam dengan sebab dakwah dia. Jazahullahu khairah. Tiba-tiba ada satu kumpulan Hindu, nama dia Hindrah, ni Hindu lah. Hindu ni saya pun tak apa reti mazhab dia, tapi setakat yang kita duduk dengar tu, hak duk colek tahi lembu tu lah. Bantah kepada kerajaan Malaysia kerana membenarkan Dr. Zakir Naik masuk Malaysia. Kononnya, ni saya cukup ajaib, kononnya Zakir Naik ni menyalahi pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hindu. Ajaib tak ajaib? Tuan-tuan kena ingat, dalam dunia ni, yang ajaib dalam dunia ada berapa? Orang kata berapa? 7. Saya kata ini yang ke-8.
Ajaib dunia yang ke-8, Hindu bantah oleh pendakwah yang terkena peringkat antara bangsa. Kononnya bukan ahli sunnah, kita kata ini ajaib yang ke-8 yang boleh direkod dalam buku rekod dunia pada hari ini. Ajaib Allah. Ini kecelaruan yang timbul. Sebab apa? Sebab ada sebahagian anak-anak orang Islam juga duk main isu ni, akhir sekali dia pun, orang bukan Islam pun terikut sama. Jadi pelik. Pasal itulah bila banyak sangat timbul cerita tanah kubur. Kalau orang ni buat benda-benda tak baik, kubur terbakar kan. Jadi ada pendakwah cerita, dia orang bukan Islam jadi takut nak masuk Islam. Dia kata mak ayah dia semuanya tak solat belaka, kan bukan Islam. Tak pernah lagi dia tengok kubur terbakar. Tiba-tiba kalau masuk Islam, jadi lagu ni terbakar kubur. Ini benar ajaib. Inilah kecelaruan yang ditimbulkan. Kita mengatakan para pendakwah, berhati-hatilah. Jangan sampai perkataan yang kita guna, ayat-ayat yang kita guna dimainkan oleh orang-orang yang bukan Islam, sehingga mereka boleh buat cerita keajaiban dunia yang seperti ini. Ini penyakit maradus syubhah, penyakit syubhat yang ditimbulkan oleh syaitan untuk menimbulkan keraguan dalam masyarakat. Sebab apa? Bila pendakwah ni boleh membawa ribuan orang, kebetulan dia pun orang India, maka ni puak-puak syaitan bimbang, takut pengaruh dia, kesan dia memberi kesan kepada orang bangsa mereka akan tertarik dengan Islam, tertarik dengan dakwah ini yang menyebabkan dia masuk Islam. Maka dia cuba nak potong daripada awal lagi, nak potong dakwah daripada awal. Jadi para jemaah sekalian, penyakit yang ketujuh ini, penyakit yang cukup dahsyat hari ini yang kita tengok, yang menjadi halangan terbentuknya dakwah kita, iaitulah apabila kita duduk main isu-isu seperti ini yang menyebabkan masyarakat tak boleh nak bergerak ke depan dalam bidang dakwah kerana kita sibuk di tengah jalan. Baik, yang ke-8 dia panggil as-saratan. Hati kita juga akan diserang oleh penyakit yang orang takut dunia hari ini, penyakit kanser. Dia panggil kanser hati ni berat. Kata di ahli-ahli perubatan, dia kata apa? Kanser ni di antara penyakit yang sukar nak kesan. Kadang-kadang orang tengok, pergi hospital dah tahap 4 dah, baru dapat kesan. Biasanya muslimat lah sangat takut, kan? Banyak penyakit-penyakit yang menyerang, kanser-kanser yang menyerang ni biasa bawa kepada mati. Nak sampai kepada mati itulah, kalau mati terus ya, taklah nampak teruk sangat. Tapi nak mati tu sampai kena, ni menghadapi ujian yang begitu besar. Dan ahli perubatan kata, nak kesan dia susah, kesan penyakit payah. Wa as'abu mirhu, yang paling susah lagi apabila seorang itu tak tahu dia sakit. Itu paling susah. Tak tahu dia sakit, payah. Kita kalau tahu kita sakit, kita akan pergi cari doktor, kan? Tapi kalau kita tahu sakit, kita tak kata apa. Awak ni sakit ni, tak ada, biasa. Makan lalu, tidur lain, sakit apa? Awak jangan main-main dengan saya. Sudah. Sama juga dengan penyakit hati. Hari ni kita tahu tak hati kita ada masalah? No, tak ada. Saya sihat walafiat, hati qalbun salim. Qalbun salim. Tapi kalau kita senarai, berapa orang yang kita sakit hati dengan dia? Sakit hati belaka, dia rest belah sakit hati sebab letak pasu bunga depan tangga, contoh. Orang pejabat sebelah sakit hati juga sebab kenapa? Dia naik pangkat, saya tak naik. Pula. Jadi kalau senarai, orang panggil, barulah kita dapat scan dia punya penyakit tadi, virus yang telah melanda, kanser yang telah melanda ni sudah tahap yang keberapa dalam hati kita. Memang sukar. Jadi kalau kita tahu kita hati bermasalah, di sinilah para jemaah kita kena mencari penawarnya. Bagaimana nak menawar hati yang bermasalah? Yang pertama sekali, banyak kembali kepada majlis, kepada zikir. Banyak melakukan ibadat-ibadat yang sunat dan banyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla, serta banyak berfikir tentang masa depan kita. Kita mikir masa depan yang tak habis. Kita duk merancang masa depan. Masa depan apa? Masa depan ni, dekat-dekat ni. Tapi masa depan hakiki badal hidup seorang manusia duduk di mana? Duduk di akhirat. Kerana perjalanan yang panjang, jaraknya jauh.
Itu masa depan yang kita duk mikir hari ni. Segala benda, anak baru beranak 15 hari sudah boleh masuk masa depan dah, bayar dia punya takaful siap-siap dah. Insurans tak main dah kan. Semua dah faham masalah insurans dengan takaful. Insurans konvensional tu haram, yang takaful tu khilaf kita kata. Jadi kita bayar daripada anak umur 15 hari dah boleh masuk takaful. Bagaimana kita nak takaful anak kita supaya selamat daripada api neraka? Itu yang patutnya. Maka orang yang tak tahu dia berpenyakit, itu masalah. Kata di para ulama, yang paling susah sekali annahu la yadri. Orang yang tahu dia tak tahu, dia akan pergi belajar. Senang. Macam kita ini, kita kata saya ni tak pandai, saya ni tak tahu, kita akan belajar. Alhamdulillah boleh cari jawapan. Kalau dia tahu dia tak tahu, dia akan belajar. Kalau dia tahu, dia akan mengajar. Saya nak ada ilmu sikit-sikit, bolehlah saya mengajar setakat ni. Tapi bidang yang saya belajar dalam bidang fiqh contohnya. Kalau orang mari tanya dalam bab tafsir, dalam bab yang tinggi-tinggi, tu suruh jawab lah, bukan bidang kita contoh. Ini masalah hari ni nak rempuh belaka. Macam dia tu grand mufti dunia ni, nak jawab belaka soalan orang. Maka timbul kecelaruan. Yang ketiga yang masalahnya annahu la yadri. Dia tak tahu. Itu pula. Dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Itu susah. Kalau bercakap ni hebat. Tapi orang tanya, awak ambil mana? Saya pun tak tahu juga ambil mana. Cakap macam orang tak sedar. Ini dia kata bermasalah. Maka kata di para ulama, yang penyakit yang masalah itu, iaitulah apabila kita sibuk dengan benda lain yang kita tidak sibuk nak merawat hati kita. Maka apabila hati telah berpenyakit yang begitu dahsyat, penyakit yang sudah besar, maka dia sudah tak sedar diri lagi. Kata di ahli-ahli sejarah, ahli bahasa kata apa? Mali jurhin bimayyitin ilam. Mali jurhin bimayyitin ilam. Orang yang mati itu tak sakit lagi ditoreh dia. Orang mati, kalau kita luka dengan dia, bertepik dia, tak dah. Tukang mandi mayat ambil air, pong, masuk dalam hidung. Tak kata dah, lemah aku. Kalau bercakap lari, tukang mandi mayat dah. Kenapa lari tu? Bercakap pula mayat ni. Sudah. Jadi mali jurhin bimayyitin ilam, luka tak menyakitkan orang mati. Artinya kalau hati kita sudah mati, maksiat, segala pelanggaran tentang syarak tidak menyakitkan dia. Tapi kalau kita tengok maksiat masih lagi boleh astaghfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, membantah kita dengan hati bantah, dengan mulut bantah, merepek kita. Kalau tengok tengah jalan, tepi jalan, kita di atas kereta, kita duduk membebel atas kereta, itu mana ada lagi jiwa, hati masih bernafas, hati masih bernyawa. Tuan-tuan syukurlah kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita masih lagi mempunyai hati. Yang kesembilan, yang boleh memberi penawar kepada hati kita ni siapa? Allah Azza wa Jalla. Tuhan saja boleh memberi penawar, kita hanya berusaha mencari. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hajj ayat 15, Man kana yazunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila as-sama'i thumma liyaqta' falyanzur hal yuzhiban kaiduhu ma yaghiz. Jadi bagi orang yang menyangka Allah Ta'ala tak bagi pertolongan dari dunia ni, maka dia bawalah tali naik ke langit. Itu bandingan. Jadi dia tengok ada keperbuatan tadi boleh menghilangkan sakit hati dia. Jadi ayat ini tentang munafikin. Bila dia tengok Nabi dah berjaya, pengikut makin ramai, Islam makin berkembang, mereka sakit hati, tapi nak ubat, nak sakit hati tak akan hilang. Sama juga dengan kita para jemaah sekalian, kita hari ini memiliki hati. Kalau hati sakit, senang diubati kata orang. Bawa ke hospital, doktor tukar lain. Tidak, hati boleh tukar. Mana doktor sini? Hati boleh tukar. Kita, hati kita ni kita kerak sebelah, bagi sedekah orang, boleh. Bukan untuk goreng. Dia kata boleh awak goreng, awak buka puasa. Tak. Boleh ditampalkan hati yang sakit. Tapi sakit hati masalah. Sakit hati inilah yang kita tak tahu hari ini. Jadi sakit hati, macam mana kita nak hilangkan sakit hati ini? Iaitulah dengan kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang ulama nama dia Mutarrif bin Abdullah. Dia kata apa? Dia kata kalaulah kita ambil hati kita ni tak sebelah tangan, kita ambil segala kebaikan di tangan kanan, kita letak dekat dua ni, boleh tak masuk kebaikan dalam hati? Jawabnya tak akan masuk.
Yang boleh memasukkan dia siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka pasal itulah Nabi sebut tadi, fas'alullaha ta'ala an yujaddidal iman fi qulubikum. Nabi kata, kamu mintalah dengan Allah Azza wa Jalla supaya memperbaharui iman di dalam dada kamu. Jadi kalau kita boleh fikir ni, maka barulah kita rasa kita akan boleh menyelesaikan masalah. Yang ke-10 yang kita ambil, iaitulah hati ini dipanggil maudhi'ul inqilab, tempat yang paling cepat bertukar arah. Dipanggil tempat yang paling cepat bertukar arah, sehingga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, innama sumiyal qalbu min taqallubihi. Dinamakan hati itu kerana dia berubah-ubah. Ibarat seperti bulu ayam yang tergantung di tengah padang, maka dia akan ikut mana mari angin bawa sini pergi. Itu dia panggil hati. Maka oleh kerana dia ni cepat sangat berubah, pasal itulah kita tengok hari ni saya rasa cemas tuan-tuan bila kita tengok dalam SMS, dalam telefon kita ni selalu masuk soalan-soalan perbalahan suami isteri. Suami saya gini-gini, bantah sikit dia telah jatuhkan cerai kepada saya. Jatuh tak jatuh salah di rumah, kata di rumah kau, dalam kereta ke, dalam supermarket ke, kalau dia kata dia cerai, cerailah. Jadi itu menunjukkan hati itu takallub. Walahnya sebelum tadi 5 minit yang lepas duduk main I love you lagi. Nah, atas gambar tu bergerak hati dalam telefon kau bini. Tak lepas 5 minit jumpa depan, silap neka sikit dah cerai dah. Kadang-kadang bukan cerai 1, 3 dia bagi. Nasib baik ada 3 je cerai. Kalau ada 10 dia bagi 10. Lepas tu dia kelang kabut pula macam mana ni ustaz, dah cerai tolak 3 dah. Jatuh lah, kata awak cari pasal buat apa? Pukul 12 malam telefon. Menangis ni ustaz, macam mana suami kata tidur lain-lain tempat. Dah jadi dah tu. Subhanallah. Ini permainan. Kita nampak bahawa hati itu takallub. Maka para jemaah sekalian, bila Nabi bersabda, inna qulubal bani adam kulluha baina isbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati kita ni di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, dia boleh tukar bila-bila. Maka perbanyakkanlah doa yang selalu kita baca, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membawa balik hati, tetapkan hati kita di atas agama. Satu lagi doa yang patut tuan-tuan baca, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal qaul. Mungkin yang ni jarang baca, tapi elok dibaca. Tulis, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal qaul. Maksud dianya, ya Allah, tulis terjemahanlah senang. Tulis kau Arab pun bunyi muka lain pula kan. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada berpaling hati ini setelah mendapat hidayah dan istiqamah menjadi tak baik. Bimbang kita. Tuan-tuan waktu pergi Mekah, Masya Allah, warak pukul 2 pagi pergi masjid. Balik rumah, pukul berapa pula pergi masjid? Kalau pergi azan tak apa lagi, ni azan pun tak pergi juga, itu masalah. Maknanya dia panggil al-haur ba'dal qaul, berpusing berpaling tada setelah mendapat hidayah. Itulah yang kita bimbang sangat-sangat hari ini. Kita takut kita ni menjadi manusia yang berlari daripada landasan yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Hari ini kita beriman, alhamdulillah. Masa depan Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Maka biarlah kita sentiasa cemas, takut apa? Bimbang, takut kita terkena penyakit yang dahsyat tadi. Terkena penyakit yang dahsyat, maka akan rusak, binasalah segala kehidupan kita. Jadi insya-Allah itu 10 penyakit, 10 sebab kenapa hati kita ni perlu dijaga, perlu digilap. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, banyaklah mengikuti majlis-majlis ilmu. Belajarlah apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ambillah zikir-zikir yang maksur yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita selamat insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menggilapkan hati kita untuk mendapat qalbun salim dan memiliki qalbun munib, 2 hati yang Allah Ta'ala minta untuk kita bawa bertemu dengan dia nanti insya-Allah. Jadi kita tak akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita salat dulu.
Lepas tu baru pergi